Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 hari telah kita melangsungkan puasa di bulan Ramadan, dan malam ini malam yang kelima untuk sama-sama kita mengerjakan solat tarawih secara berjemaah di rumah masing-masing. Dan juga insya-Allah pada malam ini kita berkesempatan untuk tadabbur ayat yang kelima daripada surah Al-Mulk. Jadi yang mana program malam kita setiap malam bersama dengan Badan Perhubungan PAS Wilayah Persekutuan untuk sama-sama kita tadabbur suratul Mulk. Dan pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan bersama saya Ustaz Saleh Razak, Ketua Urusan Ulama PAS Kawasan Segambut, dan juga Ahli Jawatan Kuasa Dewan Ulama PAS Wilayah Persekutuan. Jadi tanpa membuang masa, ayuh kita sama-sama membaca tilawah ayat yang kelima yang akan kita tadabbur pada malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan demi sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat kepada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ini merupakan menurut Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala dalam tafsirnya Al-Quranil Azim, yang mana perbincangan sebelum daripada ini iaitu perbincangan pada ayat yang ketiga yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menafikan bahawa wujudnya keaiban, kekurangan dalam penciptaan langit. Maka datang pula ayat yang kelima yang kita tadabbur insya-Allah pada malam ini, yang mana Allah menjelaskan tentang kesempurnaan dan juga perhiasan yang ada pada langit. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, perbincangan ayat yang kelima ini boleh kita bahagikan kepada 3. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, 1. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, 2. Dan yang ketiga, wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, 3. Jadi ayat yang kelima kita bahagikan kepada 3 peringkat. Yang pertama tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah menyatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit-langit bumi, langit-langit dunia. Apakah langit dunia itu tuan-tuan, puan-puan sekalian? Iaitu langit yang paling hampir dengan manusia dan juga dengan penduduk bumi. Maksudnya apa yang kita lihat, langit yang hampir dengan kita pada waktu malam, kita lihat ada bintang-bintang, ada cahaya di langit, maka itulah yang dimaksudkan perhiasan yang Allah Ta'ala menghiaskan langit-langit dunia ini. Dengan apa tuan-tuan? Allah menghiaskan langit dengan bimasabih. Masabih iaitu jamak bagi misbahun. Pada sudut bahasanya lampu. Misbah dengan maksud lampu, iaitu dengan maksud bintang-bintang, dan juga sebahagian menyatakan bintang an-nujum, sebahagian ulama menyatakan al-kawakib dengan planet-planet. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menghiasi, mencantikkan langit
yang berada di atas kita dengan bintang-bintang dan juga planet-planet yang mana ia mempunyai fungsi dan tujuan yang tersendiri. Maka apakah tujuannya? InsyaAllah kita akan bincangkan pada bahagian yang kedua. Cuma cantiknya pemilihan ayat perkataan bila Allah menyatakan bimasabih, dengan lampu-lampu. Sedar tak tuan-tuan, bila kita diwajibkan solat, antara salah satu solatnya ialah subuh. Subuh asal perkataannya daripada perkataan yang sama juga dengan misbah, lampu. Yang mana bila kita menyatakan solat subuh, jom kita solat subuh, dah masuk waktu subuh, jom kita solat subuh. Apa maksudnya? Kenapa dinamakan subuh itu subuh? Kan? Kenapa dinamakan subuh itu subuh? Maka disebabkan linashrihi minadh-dhawi lin-nasi fin nahari. Sebab solat subuh dinamakan subuh, lampu, disebabkan pada waktu tersebut tersebarnya cahaya siang hari kepada manusia. Sehingga solat subuh itulah permulaan tersebarnya cahaya semakin cerah di dunia ini. Okey, alhamdulillah. Jadi itu antara hubung kaitnya antara perkataan misbah dan juga masabih dengan perkataan subuh. Okey, tapi bimasabih sini bukan dengan maksud subuh, tetapi dengan maksud bintang-bintang dan juga planet. Maka timbul persoalan, kenapa Allah Ta'ala menciptakan di langit-langit dihiasi dengan planet-planet dan juga bintang-bintang? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami ciptakan planet tersebut ataupun bintang tersebut, sebagian para ulama menyatakan sisa-sisa daripada bintang tersebut untuk rujuman lisyayatin, untuk menjadi bahan rejaman kepada syaitan. Sebab itu Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimallahu ta'ala bila melihat ayat ini, Asy-Syahid Sayyid Qutb menyatakan lampu-lampu langit yang menghiasi langit dunia sebagai peluru yang merejam para syaitan dalam bentuk bintang meteor yang meluncur pantas. Iaitu bukan bintang tersebut yang merejam, tetapi bintang-bintang ataupun satu aspek daripada bintang tersebut yang meluncur, bagi kita istilahkan sebagai meteor. Dan meteor itulah yang akan merejam syaitan. Dan perkara ni tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas bintang ini telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah yang lain, surah As-Saffat ayat yang ke-6 sampailah ke-10, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Kami hiasi langit dunia ini dengan perhiasan, langit kawakib, dengan planet-planet. Okey, untuk apa? Wa hifdhan min kulli syaitanin marid, untuk menjaga daripada syaitan-syaitan. Maka dalam perkara ni, apa tugasnya? Kita langkau sikit pada ayat yang ke-10. Allah menyatakan, illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Tugasnya adalah untuk mengikuri, merejam syaitan-syaitan yang cuba mencuri dengar perbualan daripada langit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan salah satu fungsi bintang iaitu sebagai alat untuk merejam syaitan yang dilaknat. Ada lagi kah peranan bintang tersebut? Maka ada lagi. Cantik untuk saya kongsikan kata-kata Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menyatakan, innama khalaqallahu hadhihi nujum li thalathi khisalin. Allah menciptakan bintang ini dengan 7 tugas dia. Tiga thalathi khisalin, dengan 3 tugas dan tanggungjawabnya. Yang pertama iaitu sebagai zinatal lisama, sebagai perhiasan di langit. Kita dilihat di langit, wah cantiknya ada bintang-bintang. Cantiknya waktu malam yang gelap, tapi tiba-tiba ada bintang yang berkelipan. Sungguh indah, sungguh cantik.
Yang kedua, fungsi bintang tersebut itu rujuman lisyayatin, sebagai alat rejaman kepada syaitan yang direjam. Dan yang ketiga, wa alamatun yuhtada bihi, itu satu alamat, satu tanda bagi petunjuk, terutamanya bagi seseorang yang bermusafir, seorang yang berlayar pada zaman dahulu. Mereka menentukan arah, menentukan ke mana mereka nak tuju dengan panduan bintang. Itu juga dengan buruj dan lain-lain lagi. Maka ini antara peranan bintang tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Akhirnya Allah menyatakan wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan mereka untuk syaitan-syaitan ini azab yang menyala-nyala, azab yang menjulang-julang. Maka ini merupakan suatu ketakutan yang menjadi ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada syaitan. Yang mana Allah menyatakan kami sediakan bagi mereka itu syaitan-syaitan, iaitu azabas sa'ir, azab yang sangat menjulang-julang, yang menyala-nyala. Maka di sini kita lihat syaitan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat dua hukuman. Hukuman yang pertama itu di dunia, ja'alna lisyayatin hadzal khizy fid dunya. Sebagaimana Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala menyatakan, di dunia ini syaitan-syaitan mendapat penghinaan di dunia dengan mendapat rejaman daripada bintang-bintang tersebut. Yang kedua, wa'atadna lahum adzabas sa'ir fil ukhra. Pada hari akhirat nanti, mereka akan mendapat azab yang sangat pedih, yang menyala-nyala, yang akan membakar mereka pada hari akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada azab yang penuh cabaran ini, yang penuh perik ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang kelima yang kita belajar pada malam ini? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasti ada matlamat, ada tujuannya. Kalau bintang diciptakan untuk merejam syaitan-syaitan, bintang diciptakan untuk menghiasi langit-langit, bintang diciptakan untuk menjadi petunjuk kepada pengembara. Maka apa matlamat dan tujuan kita diciptakan? Dan tak lain dan tak bukan, iaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkara yang perlu kita berikan perhatian, iaitu azab Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada syaitan. Kenapa? Sehingga azab di dunia dan juga azab di hari akhirat. Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullahu taala menyatakan bisababi fasadihim wa ifsadihim, disebabkan mereka telah rosakkan diri mereka sendiri dan mereka merosakkan orang lain. Syaitan telah memilih jalan yang sesat dan dia juga memilih jalan untuk menyesatkan orang lain. Maka telah rosak dan merosakkan orang lain, maka selayaknya lah makhluk ini mendapat azab di dunia, mendapat hukuman di dunia dan mendapat azab yang pedih pada hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi, akhirnya saya nak tinggalkan kepada saudara-saudari muslimin dan muslimat satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, semoga kita dapat mengamalkannya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, yang mana Nabi SAW berdoa, Allahumma inna nas'aluka iman la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, iman yang tidak akan murtad, nikmat yang tidak akan habis, dan kami mohon kepadamu bersama mendampingi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga yang paling tinggi yang kekal abadi. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua dan insya-Allah kita tingkatkan amalan kita dan tadabbur kita dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.